Namun dalam masa yang sama, kita harus akui bahawa faktor dalaman juga menyebabkan ekonomi negara tidak menunjukkan prestasi yang baik, termasuk kejatuhan nilai ringgit. Sebagai contoh, Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan (EUERA), The Future, mendedahkan bahawa kadar faedah Amerika Syarikat secara empirikal tidak mempengaruhi pergerakan ringgit di pasaran antarabangsa. Kajian pusat tersebut juga mendapati bahawa tahap daya saing serta kepelbagaian ekonomi, kadar inflasi, pelaburan, harga minyak, pembangunan keuangan, produktiviti, percukaian dan ekspor mempengaruhi kedudukan ringgit. Oleh itu, negara memerlukan satu strategi yang jelas untuk jangka sederhana dan jangka panjang untuk kestabilan ekonomi daripada kekejutan persekitaran luaran. Ini kerana pelabur mahukan situasi di mana mereka boleh menjangka masa hadapan di negara ini. Keadaan yang samar-samar menyukarkan mereka untuk membuat keputusan. Dalam masa yang sama, dasar percukaian perlu dilihat kembali. Pada tahun ini sahaja, beberapa cukai baru diperkenalkan dan cukai sedia ada dinaikkan sehingga menurunkan kuasa beli rakyat dan seterusnya memberi impak kepada kitaran penjanaan pengganda ekonomi dan pulangan pelaburan. Saya yakin dengan dasar percukaian hari ini ditambah dengan kelemahan ringgit akan terus meningkatkan kos sara hidup rakyat kerana kebergantungan tinggi negara kepada bahan mentah dan makanan yang diimport. Sesi persekolahan akan dibuka. Begitu juga dengan sambutan Ramadan dan perayaan Aidilfitri yang bakal menjelma, pastinya akan memberi impak berganda kepada rakyat. Harga barang dijangka akan melambung tinggi. Hari ini, satu perkara yang pelik berlaku. Beras tempatan hilang dari pasaran, sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji ini, tidak sampai 30% diimport. Pastinya, ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Ia dipahamkan, banyak beras-beras tempatan hanya ditukar kampitnya kepada beras import. Mereka membuat keuntungan yang tinggi seperti ini. Yang kedua, beras tempatan dicampur dengan beras import dan dijual sebagai beras import. Jadi kartel seperti ini mesti dihapuskan dengan segera. Seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan keluarga Malaysia sewaktu mengekang kartel ayam. Semasa mesyuarat nakol pada 31 Januari 2022, kerajaan ketika itu mengarahkan Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau MYCC menjalankan siasatan terhadap kartel-kartel yang menguasai pasaran ayam. Oleh itu, pada 22 Disember 2023, MYCC mengenakan denda sebanyak 415 juta terhadap 5 syarikat kerana membentuk kartel makanan ayam untuk menetapkan harga. Inilah golongan rakus yang mengambil keuntungan dengan menindas golongan yang memerlukan.